Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah, kita kembali kepada kelas fiqh. Kelas fiqh kita pada minggu lepas kita sudah mempelajari fardu wudu. Fardu wudu, apa itu definisi ataupun ta'rif fardu wudu, apa itu sebab kita berwudu, apa itu beza dengan sunat wudu, dan praktikal wudu, praktikal wudu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini sebelum kita masuk kepada tajuk baru, kita buat sedikit flashback sikit. Jadi Ustaz nak minta pelajar-pelajar Ustaz tanya dan awak jawablah. Okey. Ustaz nak tanya Haris, fardu wudu ada 6, cuba awak sebutkan. Niat, Okey. basuh muka, Okey. basuh tangan hingga ke siku. Okey. Lagi? Basuh kepala, Ustaz. Basuh. Bukan basuh, sapu. Oh, Sapu kepala. lagi basuh kaki hingga ke buku lali. Basuh kaki hingga buku lali. Tu tertib. Tartib. Okey, tartib. Okey, kalau kita tengok 6 ni dia sebenarnya yang betul-betul kita basuh ataupun sapu hanya 4 sahaja. Apa dia Hakimi? Hakimi? Ustaz, Ada 4 je yang kita basuh dan sapu kan? Walaupun 6 tapi ada 4 je yang kita basuh. Apa dia? muka, tangan, kepala, tangan ni daripada hingga ke siku lah. Hingga ke siku. Okey, lagi? kepala, Ustaz, Kepala. kaki sampai ke buku lali. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak tanya soalan seterusnya. Niat, niat tempatnya di mana? Ketika kita membasuh anggota apa kita berniat? Okey, Adawiyah? Muka. Ketika kita membasuh muka. Ustaz tak nampak lah ni. Radia, Natasha, Sharifah, Jasmine. Ada ke tak tu? Ada Awak ke tengah sikit baru Ustaz nampak. Okey, niat di muka. Okey, basuh muka. Dari mana ke mana? Panjang, lebar. Syafiq? Dari kalau Hujung. panjang Hujung? sampai dagu. Daripada hujung dahi, rambut atas sampai dagu. Okey, lebar? Lebar ini Telinga kanan hingga ke telinga.
telinga ke telinga. Ni semua adalah muka kita. Okey. Termasuk kalau awak ada janggut ataupun ada misai, ada bulu kening ni semua kena ratakan, kena ratakan. Okey, bagus Syafiq. Ustaz nak tanya seterusnya. Basuh kepala paling minimum, paling sikit. Berapa banyak bahagian kepala yang perlu dibasuh? Arifi. Arifi type apa tu? Show your hand. Tunjukkan tangan awak. Arifi, soalan Ustaz. Kepala, basuh kepala, sapu kepala, minimum, paling sikit berapa banyak? Berapa bahagian? Apa dia? Satu. Tak dengar. Satu. Satu? Apa yang satu? 1/4. Okey, kan kepala kita ni, kepala kita ni, adakah kita kena basuh semua kepala? Kena sapu semua? Ataupun berapa banyak? Siapa tahu? Akib tahu? Menyapu je tak? Okey. Kena sapu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, paling kurang 3 helai rambut. Rambut. 3 helai rambut paling kurang. Rambut. Tetapi yang afdalnya, yang bagusnya, yang baiknya adalah kita sapu keseluruhan. Kenapa Ustaz guna perkataan sapu bukan basuh? Beza. Muka kita basuh, kaki kita basuh, tapi kepala kita sapu. Apa beza sapu dengan basuh? Zarif? Meratakan air. Meratakan air. Yalah, dua-dua meratakan air. Tapi apa beza dia? Sapu air di kepala dengan basuh air di kepala. Apa beza dia? Yang mana banyak guna air? Sapu ke basuh? Dia basuh. Basuh. Basuh banyak guna air, betul. Basuh, kalau awak tadah air tu, Basuh. awak tadah air macam ni, air buka air di pipe tu kan, kalau awak buka awak tadah atau awak buat macam ni, tu basuh nama dia. Okey. Kalau sapu ni just buka air kecil je, tutup balik, air dah basah sikit dekat tangan, sapu. Tu maksudnya sapu. Jadi tak guna banyak air, tak membazir. Okey. Itu adalah fardu wuduk. Yang terakhir adalah tertib. Tertib. Tertib ni maksudnya kena ikut aturan. Ustaz nak tanya Estamel. Kalau kita berwuduk, kita basuh kaki dulu, baru basuh muka, boleh ke tak Estamel? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita basuh basuh tangan, basuh muka dulu, basuh muka pula. Basuh tangan hingga ke siku dulu, baru basuh muka, boleh tak? Rasa betul lah. Kita start dengan apa? Kita start dengan basuh muka dulu kan? Baru basuh tangan hingga ke siku. Okey. Maksudnya kita kena ikut aturan. Okey. Okey, last kali Ustaz nak tanya Zara. Ustaz tanya Zara. Apa beza, kenapa fardu wuduk hanya 6 saja? Tak ada berkumur-kumur, tak ada masukkan air dalam hidung, tak ada basuh tangan yang mula-mula tu. Sebab apa? Zara satu? Tak apa, Zara jawab je. Kalau Zara tak ingat, cakap tak ingat. Cepat Zara, masa berjalan. Tak tahu. Okey, kita pass dekat Puteri. Kenapa Puteri? Sebab perkara itu semua sunat. Sebab yang tadi tu semua sunat. Basuh tangan
Berkumur, masukkan air dalam hidung, tu semua sunat. Kalau awak buat dapat pahala sunat, kalau tak buat pun tak apa. Bahkan kadang-kadang kalau tak buat tu lebih baik. Bila kalau tak buat lebih baik? Bila air kat rumah awak tak ada. Tak ada air, tak payahlah berkumur-kumur, tak payahlah masuk air dalam hidung. Ambil yang wajib sahaja. Okey. Okey, ambil anggota basuh anggota wuduk. Sekali sudah cukup. Sekali sudah cukup. Betul ataupun tidak? Ustaz nak tanya Syarifah. Biasa kita berwuduk 3 kali basuhan. Tapi kalau ustaz bagi tahu macam ni, basuh sekali sudah cukup. Betul ataupun tidak? Syarifah. Apa tadi Ustaz? Tak, kalau kita berwuduk kan biasa kita berwuduk kita basuh 3 kali. Ustaz tanya, kalau kita basuh sekali cukup ke tak? Basuh sekali adalah fardu, maksudnya cukup basuh sekali. Tapi dengan syarat kena rata lah. Tetapi yang sunat awak basuh 3 kali tu sunat. Okey? Jadi yang wajibnya hanya basuh sekali. Okey, itu bab fardu wudu. Okey, habis kita masuk kepada tajuk baru pada hari ini iaitu perbahasan berkenaan dengan niat. Okey. Pasal 6 kalau awak buka buku awak, buka buku Safinatun Najah fi Ilmil Fiqh, buka muka surat. Buku ni ramai lagi yang tak ambil. Ustaz tengok ada lagi yang tak ambil. Minta datang ambil. Minta datang ambil dekat pejabat. Okey, muka surat 2, fasal yang ke-6. Okey, Zarif ada buku? Zarif kalau ada buku awak boleh tolong bacakan? Tak ada saya tak ambil lagi. Tak ambil lagi. Zarif nanti ambil. Okey, Hakimi bacakan. Baca maksud dia. Yang mana Ustaz? Maksud dia. Okey, kejap Kimi. Sebelum awak baca maksud, Ustaz baca yang bahasa Arab dulu. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid darain amin. Faslun an-niyyah. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Okey Hakimi, baca maksud. Menyehaja sesuatu disertai dengan perbuatannya dan di tempatnya kolbu, hati. Berlafaz dengannya sunat dan waktunya ketika basuh bahagian permulaan daripada muka. Dan tertib itu jangan mendahului satu anggota atas satu anggota yang lain. Okey. Itu adalah teks daripada buku. Okey, sekarang ni Ustaz akan terangkan apa itu niat. Niat ni apa maksud dia? Ataupun niat ni apa perbahasan ataupun apa kita kata isu-isu ataupun apakah kalau nak sembang pasal niat ni, bahasa mudah dia, kalau nak sembang pasal niat ni nak cerita pasal apa? So kat sini ada berapa? Kat sini kalau awak tengok dekat skrin tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkara yang kalau kita nak sembang pasal niat kita kena cerita pasal 7 perkara ni. Okey, yang pertama adalah, okey Ustaz baca dulu awak ikut Ustaz. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Boleh buka audio ikut Ustaz.
Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Kaifiyatun syarutun wa maqsudun hasan. Okey. Sekali lagi. Haqiqatun, ada yang tak ikut lagi ni. Hijazi, Umairah boleh buka kamera Ustaz tak nampak awak. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Haqiqatun hukmun Hakikatun mahallun wa zaman. hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Okey. Apa benda yang awak baca tadi? Apa benda yang awak baca tadi, Ustaz akan cerita satu-satu. Yang pertama, haqiqatun. Haqiqatun ni maksudnya hakikat lah. Hakikat. Ataupun apa itu hakikat niat? Apa itu maksud niat? Apa ta'rif niat? Apa definisi niat? Jadi niat ni definisi dia mudah saja. Iaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu ni maksudnya meniatkan ataupun memaksudkan ataupun mengsahajakan. Maksudnya kita pasanglah pasang niat, pasang maksud kita. Okey, sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang disertai dengan perbuatan. Okey, kalau awak kata saya berniat nak makan tengah hari, dia tak panggil niat lagi. Dia niat waktu awak angkat pinggan dan awak start suap nasi tu, dan lepas tu awak kata aku niat nak makan. Tu baru kita panggil niat. Tapi makan biasa kita tak niat lah. Okey. Cuma Ustaz nak ceritakan niat ni mesti kita pasang di dalam hati, disertai dengan perbuatan. Contoh kalau awak nak solat zuhur, bila awak nak start solat angkat takbir, Allahu Akbar tu awak kena pasang niat di hati. Okey. So niat dengan perbuatan sekali jalan. Seiring jalan, sama-sama jalan, niat dengan perbuatan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, hukmun. Kita pergi kepada yang kedua. Awak tengok kepada yang kedua tu, warna biru tu Ustaz tulis. Hukmun. Apakah hukum niat? Adakah hukum niat ni sunat, ataupun adakah hukum niat ni wajib, ataupun adakah hukum niat ni haram? Jadi hukum dia apa? Hukum dia wajibatun ghaliban. Kebiasaannya hukum dia wajib. Kebiasaannya hukum dia adalah wajib. Jadi kalau awak nak solat ke, nak solat lah biasanya, ataupun nak menunaikan umrah ke apa ke, puasa ke, bila kita dah dekat bulan puasa ni, kalau nak puasa ke, kita wajib berniat. Wajib berniat. Kalau awak solat tapi tidak niat, tidak pasang niat di dalam hati, awak main Allahu Akbar, maksud maksud kita solat, tanpa kita pasang niat di dalam hati, maka solat kita tu boleh jadi tidak sah. Boleh jadi tidak sah. Kalau niat solat zuhur, semua daripada kita tahu kan niat. Kalau niat solat zuhur, katalah usolli fardu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, ataupun arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Awak niat tu Allahu Akbar tu awak dah pasang niat di dalam hati. Pasang niat di dalam hati. Boleh juga awak berniat dalam bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur. Boleh juga. Dalam niat wajib sebut yang pertama perbuatan apa. Iaitu kalau contoh solat, perbuatan solat lah. Usalli tu. Yang kedua yang wajib sebut adalah fardiyatis salah. Kefarduan dia, sama ada dia fardu ataupun sunat. Usalli fardu. Yang ketiga adalah ta'yin. Ta'yin ni maksudnya
jenis ibadat tu. Solat apa? Solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke. Usalli, contoh dalam kalau zuhur, usalli farduz zuhri. 3 perkara ni wajib. Yang lain tu sunat. Jadi ketika awak angkat ni, kalau awak sebut dalam hati awak, usalli farduz zuhri, Allahu Akbar, dah cukup. Dan niat ni bukan dilafazkan dengan mulut. Dia dilafazkan di dalam hati. Maksudnya telinga kita tak dengar, tapi hati kita berkata-kata. Orang sebelah lagilah tak dengar. Okey, itu maksud pasang niat. Pasang niat. Okey. Itu yang kedua, hukum dia adalah wajib. Yang ketiga, mahallun. Haqiqatun hukmun mahallun. Mahallun ni maksudnya tempat. Di manakah tempat niat? Adakah di kepala? Adakah di mata? Adakah di mulut? Adakah di telinga? Adakah di rambut? Adakah di perut? Adakah di kaki? Ataupun adakah di kepala lutut? Agak-agak di mana? Niat tempatnya di mana agak-agak? Nah, Melissa. Tanya Melissa sikit. Nampak Melissa hari ni khusyuk. Ya. Niat agak-agak tempatnya di mana? Adakah di mata, di mulut ataupun di sini? Hati. Tempatnya, niat adalah tempatnya di sini. Sakitnya di sini kan? So tempatnya di sini. Hati. Niat tempatnya di hati. Okey. Wazaman. Yang keempat adalah wazaman. Haqiqatun hukmun mahallun wazaman. Zaman ni apa? Zaman ni maksudnya zaman lah. Zaman berlalu. Maksudnya masa lah. Bilakah masa kita niat? Bilakah waktu kita berniat? Adakah kalau awak solat sepanjang solat tu, rakaat pertama niat, rakaat kedua niat, rakaat ketiga niat, rakaat keempat niat, masa rokok niat, masa sujud niat, masa tahiyat niat. Adakah macam tu ataupun niat ni berada di permulaan ataupun berada di akhir? Ustaz nak tanya Zarif lah. Nampak Zarif tengah bersilat tu. Niat berada di mana Zarif? Di permulaan ke, di akhir ke, di tengah-tengah? Awal. Di awal. Bagus. Niat ni di awal. Kalau solatnya kita niat di takbir. Waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar, mula solat kita niat. Okey. Okey, yang seterusnya wa kaifiyatun syartun wa maksudun hasani. Kaifiyah. Bagaimana kaifiat solat? Bagaimana kaifiat niat? Kaifiat niat ni berbeza mengikut ibadat kita lah. Kalau contoh tadi, kalau kita solat, so yang macam Ustaz sebut tadilah, kena ada 3 syarat. Usalli farduz zuhri, kena ada 3 benda tu. Pertama adalah perbuatan solat, fi'lus solat. Yang kedua kena ada fardiyatus solat, kefarduan solat. Yang ketiga kena ada ta'yin, jenis solat tersebut. So kena ada 3 perkara. Okey. Syartun, wa kaifiyatun syartun. Kaifiyatun syartun. Apakah syarat-syarat niat? Okey. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini banyak sikit. Kalau boleh tulis. Kalau tak boleh tulis, kalau rasa boleh ingat, hafal. Apa dia syarat niat? Yang pertama adalah dia mesti seorang yang Islam. Seorang Muslim. Okey. Seorang Islam. Yang kedua, dia mestilah mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz ni adalah fasa sebelum baligh. Fasa sebelum baligh maksudnya dia dah boleh membezakan antara baik dan buruk. So kalau adik kita umur 8 tahun, 9 tahun, dia dah boleh dia dah mumayyiz, dia dah boleh bezakan antara baik dan buruk. So dia boleh solat lah. Dia boleh berniat dan solat. Yang ketiga adalah alimun bil manwi. Yang ni maksudnya dia mengetahui apa yang dia niatkan. Mengetahui. Yang ketiga adalah mengetahui apa yang diniatkan. Diniatkan. Mengetahui ataupun tahu apa yang diniatkan. Maksudnya bila awak niat tu awak tahu. Sekarang ni aku niat solat fardu zuhur. Sekarang ni aku niat solat fardu asar.
Jangan main awak Allah Akbar, awak pun tak tahu apa awak niat. Tak boleh lah. Tak sah lah. Yang ketiga. Yang keempat, adamul munafi. Maksudnya, tidak ada benda-benda yang menafikan. Ketiadaan perkara-perkara yang menafikan niat. Ketiadaan perkara-perkara yang menafikan niat. Boleh Amir Zuhir Nampak dekat Amir Zuhir duduk dengan skrin tu. Okey, ketiadaan perkara-perkara yang menafikan niat. Contoh apa? Contohnya awak dah niat dah, tapi niat awak macam ni. Sekarang aku solat, tapi kalau ada bunyi phone, aku akan berhentikan solat. Aku akan berhentikan solat, aku akan jawab phone tu. So benda tu maksudnya dia telah menghalang, dia telah menafikan niat. Dia telah menafikan niat. Jadi niat awak tidak sah lah. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, lepas tu kita habiskan sikit. Wa maksudun hasan. Wa maksudun hasan. Maksud ni maksudnya apa? Tujuan. Apakah tujuan kita berniat? Kenapa kena berniat ni Ustaz? Tak boleh ke saya main solat macam tu je? Tak boleh ke saya main puasa macam tu je? Kan? Apa sebenarnya peranan ataupun tujuan objektif niat ni? Kenapa saya kena berniat? So ada dua tujuan. Ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Betul tak? Kalau awak mandi, mandi lah kan? Apa yang nak membezakan antara mandi awak yang biasa awak mandi dengan mandi wajib? Apa yang membezakan dia? Niat. Bila awak niat, mandi yang awak mandi itu jadi mandi wajib. Bila awak basuh muka ketika berwuduk, apa yang membezakan basuh muka awak ketika berwuduk dengan basuh muka awak ketika awak baru bangun daripada tidur? Apa beza dia? Apa yang membezakannya? Yang membezakannya adalah waktu awak berwuduk, awak pasang niat. Nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Awak berniat. Menyebabkan basuh muka awak tadi tu tak sama macam basuh muka biasa. Basuh muka awak yang berniat tadi dia jadi ibadat. Basuh muka yang biasa tu jadi adat. Okey, boleh faham Itu adalah tujuan niat yang pertama. Tujuan niat yang kedua adalah untuk membezakan tingkatan ibadat. Awak tulis untuk membezakan tingkatan ibadat. Ibadat ni ada tingkatan dia. Bukan semua sama, tak. Kan? Macam kita lah. Kalau kita makan, bukan semua makanan sama bagi kita. Ada makanan yang kita sedap, kita suka sangat. Ada makanan yang biasa-biasa je. Tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak cari. Ada makanan yang kita rasa tak best, tak sedap. Nampak pun aku tak nak tengok. Aku tak nak makan. Sama juga ibadat. Ada ibadat yang wajib, fardu. Ada ibadat yang sunat. Jadi macam mana nak bezakan antara ibadat ni? Antara solat subuh 2 rakaat dengan solat qabliyah 2 rakaat. Apa yang membezakan? Sama je, angkat takbir juga. Baca Fatihah juga. Rukuk juga. Iktidal juga, sujud juga, sama je. Apa yang membezakan? Membezakan ni adalah niat. Satu usolli fardu subhi. Sahaja aku bersolat fardu subuh. Satu lagi kita niat sunat, solat sunat qabliyah. Jadi itu antaranya yang membezakan. Yang pertama, tujuan niat adalah nak membezakan antara adat dan ibadat. Yang kedua adalah untuk membezakan tingkatan ibadat. Untuk membezakan tingkatan ibadat. Okey, itu adalah berkenaan dengan niat. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau Ustaz boleh refresh balik secara boleh recall balik secara cepat. Jadi niat, perbahasan niat ni ada 7 perkara. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan,
hakikatun, ta'rif niat. Ta'rif niat adalah kita pasang niat disertai dengan perbuatan. Hukum niat adalah wajib. Kebiasaannya. Mahallun wa zaman, mahallun tempat niat di hati, zaman masa niat adalah di permulaan ibadat. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan, kaifiyah, kaifiat ataupun bagaimana niat tu berbeza setiap ibadat. Kalau macam solat ada tiga, ada tiga yang kita kena wajib buat waktu niat solat. Pertama adalah apa solat tu, apa perbuatan tersebut, adakah solat ataupun puasa. Jadi perbuatan dia adalah solat, so kita kena sebut usolli, sahaja aku solat. Yang kedua, solat tu fardu ke sunat, so kena sebut usolli fardu. Yang ketiga adalah apakah fardu apa, jenis apa. So kalau zuhur, fardu zuhri. Okey, tu kaifiyah. Syarat yang Ustaz sebut tadi ada 4 syarat. Islam, mumayyiz, tahu apa yang dia niatkan dan tidak ada perkara yang menafikan. Yang seterusnya wa maksudun hasan, dan tujuan tujuan niat ada 2, membezakan adat dan ibadat dan juga membezakan tingkatan ibadat. Okay, ada soalan? Okey, ni yang tadilah kita belajar. Cuma kalau tengok yang nombor 4 tu Ustaz lupa nak sebut tadi. At-talaffuz, at-talaffuz bin niyah. Apa maksud at-talaffuz? At-talaffuz ni maksudnya kita melafazkan niat. Kan bila kita solat kan, bila kita berdiri macam ni kan, berdiri tegak, kita pun biasa orang akan sebut usolli fardu zuhri arba'ah. Orang lain pun dengar juga kan, dia sebut macam kuat sikit lah. Biasa imam lah buat. Arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Okey, tu kita panggil talaffuz. Maksudnya melafazkan niat dengan lidah. Sebab niat ni bukan dengan lidah, dia dengan hati patutnya. Tapi melafazkan niat dengan lidah. Apakah hukum dia? Apakah hukum dia? So hukum dia adalah mustahabbun. Mustahabbun maksudnya dituntut ataupun disukai. Sebab apa? Dia boleh membantu hati kita untuk berniat waktu solat. Sebab kan kita susah. Ustaz, susahlah nak pasang niat ni. Allahu Akbar tu ada orang solat tu yang kat takbir. Allah panjang dia tarik kan. Ada macam-macam gaya. Macam ni pun ada kan. Macam tu pun ada. Macam ni atas pun ada. Kalau awak pernah tengok lah. Macam-macam. Ada orang Allahu Akbar jatuh dulu. Tangan jatuh. Baru naik balik. Macam-macam. Sebab dia nak pasang niat tu susah. Jadi untuk membantu niat kita pasang di dalam hati, kita talaffuz dulu. Maksudnya kita melafazkan niat sebelum kita angkat takbir. Hukum dia adalah mustahabbun. Hukum dia dituntut, sunat dan disukai. Okey. Kalau awak tak baca, tak lafazkan niat tersebut, tak apa, sah juga solat, tak ada masalah. Sah solat. Cuma kena yang wajibnya dekat hati tadi. Yang wajibnya dekat hati. Okey. Kalau tak ada soalan, cukup sekadar tu insya-Allah. Kita ambil gambar sikit. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okey, itu saja. Berapa minit lagi masa? Oh, ada lagi masa. Okey, ada 4 minit lagi masa. So sekarang ni ada soalan tak? Kalau tak ada, Ustaz nak tanya awak. Kita tanya siapa yang belum Ustaz tanya. Ustaz nak tanya Amir Zuhid. Apakah ta'rif niat? Apakah ta'rif niat? Ta'rif niat itu adalah
Okey, tak apa, Amir fikir dulu. Ustaz nak tanya Haris. Apakah ta'rif niat? Boleh Haris? Kalau tak ingat. awak cerita sikit tak apa, tak semestinya tepat. Apa yang awak faham berkenaan dengan definisi niat? Ke susah sangat Ustaz cerita dia. Niat ni apa? Niat ni dikenal ada dua lah maksudnya. Pertama, kita lafazkan niat dalam hati. Yang kedua, kena disertai dengan perbuatan. Okey, itulah ta'rif niat. Dalam bahasa Arab dia qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai' kita pasang niat tu muqtarinan, disertai dengan perbuatan. Boleh Haris Okey. Apakah hukum niat? Jamil, apakah hukum niat? Hukum niat. Wajib ke sunat? Wajib. Wajib. Hukum niat, hukum dia wajib. Okey. Yang ketiga, mahallun. Tempat niat. Kat mana tempat niat? Zara. Zara, Ustaz harap awak bersama kami Zara. Ustaz takut awak melencong ke dunia lain. I can see from your eyes. Ustaz harap sangat awak jujur dan amanah ketika kelas online ni. Memang Ustaz tak nampak awak tapi Allah Ta'ala sentiasa melihat awak. Okey Zara, di manakah tempat niat? Adakah di kepala, di kaki, di hidung, di mata? Kau awak jawab kat ruangan chat. Zara? Okey, tak apalah Ustaz beritahu tempat niat di mana? Tempat niat ni di hati. Kita niat ni tempat dia di hati. Soalan dia apa? Tempat di hati. Okey. Lepas tu masa niat di permulaan. Di permulaan ibadat. Okey. Okey cukup. Siapa yang nak tonton recording nanti Ustaz akan post dalam Google Classroom. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.